وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hamdi bin Abdul Qadir. Jangan-jangan orang ingat nama bapa. Lama dengan saya, 10 tahun mana tak ingat nama bapa. Kampung pun tahu. Selaku imam yang bertugas, pengajar majlis, apa lagi kat sini lah kan, memberikan sumbangan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pengurusi Jabatan Kuasa Surau Ar-Rayyan, terutama kepada para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dengan nikmatnya yang dikurniakan, sudah tentulah yang seagung-agung nikmat, nikmat iman dan nikmat Islam, telah memberikan kita juga suatu nikmat yang disebut kesihatan, yang dapat kita melangkahkan kaki di tempat yang mulia di sisinya di muka bumi ini, dipanggil Baitullah ataupun masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tujuan kita sudah tentulah tak lain dan tak bukan sebagai hamba-Nya melaksanakan tanggungjawab sebagai yang diamanahkan oleh Allah di muka bumi yang sementara ini, yang disebut sebagai khalifah. Sebagai khalifah mengimarahkan muka bumi ini dengan amal saleh. Antara yang dituntut kepada kita iaitu dalam hadis yang disebutkan tadi di muqaddimah, jadilah kamu orang alim, orang yang mengetahui, atau muta'alliman, ataupun orang yang nak mengetahui, ingin belajar, ataupun orang yang ingin mendengar ilmu, ataupun orang yang suka akan ilmu. Wala takun al-khamisah, jangan kamu jadi yang kelima, maka binasalah golongan itu. Siapa yang kelima? Kelima tiada daripada salah satu yang disebutkan tadi. Maka atas kesedaran itu, dengan usaha yang kita buat, dapat kita hadir pada malam ini untuk saya berkongsi seperti mana yang dimaklumkan, ilmu yang sebenarnya merupakan salah satu daripada juzuk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bila dinamakan ataupun dinyatakan ilmu ini yang bersumberkan Quran, hadis, ambilan daripada salaf as-salih, para ulama, maka digambarkan ilmu ini hanya nampak macam sikit, tapi sebenarnya dia banyak dan tak cukup pun kalau kita nak bincangkan 40 ataupun 50 minit ini. Tapi saya cuba untuk sediakan slide. Janji Ustaz Syarif kata boleh bentang ke depan ni. Bila buat macam mana, dia pun buat tak tahu ni.
Ya, saya buatkan slide ni khas untuk Ar-Rayyat macam ni. Kan? Tu dia bangun kan. Boleh, tak ada masalah. Kat TV ke, kat dinding ke, kat mana, muka sendiri dulu dia. Sebab bila kita cerita tentang ilmu pengubatan Islam ataupun ditajukkan atas nama perubatan Islam, maka sebenarnya dia memang cukup luas. Ada benda tak digunakan. Ini semua lah ni jadi hal kan. Dah kurang masa 10 minit. Pak kena 3 siri kena jumpa nampak. Okey. Terajaya tak ada benda ni kan. Pengumuman lah. Okey. Mudah-mudahan nampak keluar. Okey. Jadi ilmu pengubatan Islam yang sebenarnya jarang dibawa untuk diperbincangkan secara terperinci detail melalui siri-siri kuliah seperti maghribnya, subuhnya. Cuma kadang-kadang biasa dibawa dalam program seperti seminar setengah hari, 1 hari, ya, yang hanya digambarkan perbincangan itu lebih kepada permasalahan penyakit spiritual, penyakit yang berkaitan dengan jin, syaitan, iblis dan seumpama dengannya. Itu biasanya. Sedangkan bagi saya dan rakan-rakan yang telah belajar ilmu ini, kami perolehi daripada almarhum Tuan Guru Dr. Harun mungkin kira-kira setahun pembelajaran tolak Ramadan yang dibelajarnya setiap hari Isnin malam Selasa, bermula pada maghrib sampailah ke 10.30, 11 malam. Kuliahnya mula sampai Isyak, lebih kurang dalam sejam setengah. Jadi maknanya jumlahnya selama setahun lebih kurang dalam 90 jam. Itu pun tidak dibaca secara, kalau ada panduan buku rujukannya, baca kulit ke kulit, tidak. Dia hanya buat dalam bentuk diskusi saja, lepas satu tajuk ke satu tajuk, satu perbincangan ke satu perbincangan. Dan banyaknya pula, boleh dikatakan lebih sekitar dalam 40% daripada ilmu itu dikongsikan berkaitan dengan pengalaman almarhum sendiri dalam sesi rawatan yang diberikan kepada pesakit-pesakit yang datang dari Syifa, khususnya yang bertemu dengan beliau. Jadi ilmu itu satu, dan yang kedua ilmu daripada pengalaman beliau berjumpa dengan pesakit itu dikongsikan. Makanya atas jumlah jam yang banyak itu, 90 jam kalau hari ini syarat dia untuk khatam pelajaran ilmu perubatan Islam, diikuti dengan sesi namanya kena ditanya, kena diuji beberapa ayat yang perlu dihafaz. Setelah diuji, maka sekiranya lulus, maka diberikanlah satu ijazah yang dinamakan ijazah pengubatan Islam. Sebenarnya kat sini ada sahabat-sahabat kita ataupun jemaah kita, penduduk kita yang belajar, cuma dia tak berapa nak tunjuk sangat. Kalau dia tunjuk sangat tuan-tuan, dan kalau kita offer diri, saya ingat dia ikut dengan saya lah. Pencen juga awal dia. Tapi bukan boleh nak pencen sebarangan. Ya, pencen macam saya ni, pencen awal ni, siapa-siapa yang pencen sebelum umur 55 lah, tak ada pencen, istilah je pencen. Kan? Jadi kita dalam Syifa ni bukannya ada suatu ruang untuk kita kenakan bayaran. Tak, kita tak ada bayaran. Maka tak boleh nak pencen. Kita hanya membantu memberi khidmat masyarakat. Lebih lagi perkhidmatan kita itu kalau nak dapatkan, perlu menghadirkan diri. Pesakit itu perlu datang ke pusat-pusat rawatan yang berhampiran. Kalau dia pusatnya yang utamanya di Bandar Baru Bagi, di Putrajaya, kita ada setiap Jumaat malam Sabtu. Baik, tuan-tuan dan puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka salah satu kandungan
adalah ilmu perubatan ataupun ilmu pengubatan Islam. Malam ni walaupun sebahagian ataupun hampir kesemua kita ni adalah mengetahui tentang perubatan Islam, tapi kita bawakan melalui versi Darul Syifa itu sendiri bagaimana untuk kita terangkan kepada masyarakat akan ilmu ini. Kerana ilmu pengubatan Islam sebenarnya dia dekat ataupun dia berkait tentang soal akidah. Kerana apa? Soal qada dan qadar Allah. Setelah mana orang itu diuji dengan penyakit, maka itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan perlu diikhtiarkan untuk mendapatkan kesembuhan. Soal sembuh tak sembuh itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhtiar. Bila ikhtiar dia ibadah. Bila ibadah dia berpahala. Dan pula bila sebut tentang penyakit yang dihadapi, biasanya bila sebut penyakit fizikal, orang takkan susah nak dapatkan rawatan ataupun dia faham nak pergi hospital, pergi klinik, jumpa dengan doktor. Tapi bila ada lagi satu penyakit yang dinamakan penyakit spiritual, penyakit rohani, maka doktor dekat hospital tak dapat nak nolong dah. Ya. Tiba-tiba dekat hospital kena rasuk, tuan-tuan, kita kan tahu kan kena rasuk kan. Doktor tengok je lah. Kan? Ataupun tak sampai hospital pun, dekat rumah, dalam kepercayaan kita, keyakinan kita akan wujudkan ilmu berkaitan dengan spiritual kerana gangguan makhluk halus yang barangkali dalam agama kita disebut sebagai sihir. Wujudkan perkara itu, maka tidak boleh diubat dengan berjumpa dengan doktor perubatan di hospital dan di klinik, melainkan dia berjumpa dengan selain daripada individu itu. Maka kadang-kadang kalau jumpa dengan individu itu tanpa pengetahuannya, ilmunya, bimbang-bimbang, tersilap jumpa, akhirnya akan menyebabkan kita tersalah dalam mendapatkan perawatan. Antara sebagai contohnya, orang Melayu ni dekat dengan istilah panggilnya, jumpanya orang tu namanya bomok, pawang, dukun. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya dipanggil kahin. Apa pun namanya, tapi cara pengamalannya itu kita tidak tahu ataupun tidak dijelaskan, maka kita bimbang. Amalan tersebut luar daripada amalan perubatan Islam. Umpama contohnya penggunaan azimat ataupun tangkal. Jadi itu adalah berkaitan dengan soal akidah. Kalau kita tersilap, maka Nabi sebut dah, siapa yang jumpa kahin ni, tukang telek, yang bagi azimat lagi pula kan, maka ibadah tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Auzubillah min dzalik, minta kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak masuk lagi slide ni. Slide ni ditekan tak berjalan ke apa? Ke memang dia tak boleh connect? Ni ustaz tekan jalan. Oh, ya, saya pun tak jalan dia. Kena tekan function F1 ke apa tak? Function F apa? Kalau tak dia detect terus je. Itu pun. Bukan? Kan ada wifi ke apa? Ni tadi HDMI ya? HDMI? Pakai dah. Ada? Oh ni sini je lah. Tak hidup ubah tak? Itu hidup saya jalan dah jalan. Ya, saya cakap ni akan jalan. Katakan sini. Tak ada yang celedik dalam bab ni. Sorry sir. Dia biasa pakai projector, dia tu auto detect. Enggak ni TV juga kan. TV pula mahal. Tu tak apa nak detect dengan laptop murah pula. Macam tu pula. Oh tu ada duplicate tu. PC only extend. Oh ada main pula. Oh keluar dah tu, jadi dah. Memang salah ni. Kalau saya tak berhenti ni dah. Keluar dah. Okay. Oh tu dia. Oh jadi okey baik. Kalau kata nak tunjuk pakai pointer ni. Oh gitu, okey. Ni
tunjuk nanti tak keluar sana. Okey. Terima kasih bang. Semoga Allah merahmati. Okey. Macam tu pula kan. Okey, ilmu perubatan Islam ni yang saya warnakan tu, yang semua tu warna lah, yang saya purplekan tu, itulah dia punya basic pengenalan dia. Yang saya kata di awal tadi, ikhtiar. Bila kita diuji penyakit, ikhtiar lah, jangan berhenti ikhtiar lah. Walaupun penyakit tu belum sampai masa nak sembuh, tak sembuh pun tak apa. Sebab ada orang tanya dengan saya, dia kata, kita ni kenapa datang, boleh datang penyakit-penyakit ni, khususnya gangguan, sedangkan kita dah solat, kita dah puasa kan. Tapi kita baca setiap malam, saya nampak kat dinding itu digantung Suratul Mulk kan. Maknanya tak lain dan tak bukan, iaitu kita ni ayyukum ahsanu amala kan? Untuk menguji sejauh mana amalan kamu. Orang kata makin baik dia, makin dekat dengan Allah, makin kuat ujian dia, orang katalah kan. Tak, sebenarnya memang Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hakikatnya ujian Allah Subhanahu wa taala memang dah dinyatakan juga dalam surah Al-Baqarah itu 155 tu kan. Allah kata walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kami berikan kepada kamu dengan sesuatu ujian. Yang datang sesuatu ujian tu berbentuk khauf, ketakutan, sakit, takut juga kan, takut mati. Ju', lapar kan. Wa naqsin minal amwal, dikurangkan daripada harta, sakit keluar duit kan. Wa thamarat, sakit boleh buat mati. Wal anfus, dan boleh membawa kepada kematian nyawa. Wa thamarat, dan boleh ujian itu berbentuk binasanya tanaman kan. Tapi Allah kata wa basyiris sabirin, dan berikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila diberikan ujian berbentuk musibah ini, orang beriman dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kalau dia akui itu, maka Allah kata ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah, orang itu, mereka itu akan mendapat kesejahteraan, selawat, dan juga dia dapat kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang ataupun mereka akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila datang ujian, memang dia akan bagi uji kepada sesiapa, tak kisah dia tu buat semayang tak buat semayang, semua Allah akan bagi. Okay? Baik, jadi umumnya ilmu perubatan Islam ini ikhtiar, yang mana ikhtiar dia untuk diambil bagi rawatan penyakit, sama ada fizikalnya, penyakit spiritualnya, sandaran daripada hukum syara. Orang yang bagi rawatan itu adalah orang yang belajar main, bukan yang dapat ilmu daripada mimpi. Tak, macam saya kata tadi, saya belajar selama setahun, dan kita niatlah sesuatu perbuatan amalan, kalau termasuk perbuatan Islam ini, memang semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana segala amalan dengan niat yang baik disertai dengan ikhlas, itulah yang diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kata dalam Quran sendiri memang ada wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, dan kami turunkan daripada Al-Quran ini penawar, ada penawar kat sana. Khusus penawar bagi penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit spiritual. Walaupun tidak menafikan juga, kita juga berikhtiar sekiranya ada penyakit fizikal yang cuba, ataupun untuk berikhtiar melalui ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa. Tuan-tuan ingat, kalau kita kan minta permintaan daripada imam kita kan, pada Jumaat khusus dia baca Yasin, solat hajat, barangkali ada yang merasai kemakbulan permintaan itu. Yang minta operate, alhamdulillah sembuh. Minta yang sakit, ada yang sembuh. Atau pernah minta juga tapi tak sembuh-sembuh, esoknya kejap, tunggu lama-lama esok meninggal, contohlah.
Tapi permintaan yang mana kita kata sembuh tadi, baik tadi itu permintaan yang dimakbulkan Allah. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat itu merupakan doa, kan? Baik. Begitulah juga Allah kata, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit, maka dialah penyembuhnya. Allah Subhanahu Wa Taala penyembuh. Ubat asbab, doa yang diminta kepada Allah asbab untuk kesembuhan. Penyembuh segalanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam beberapa hadis Nabi menganjurkan kepada kita untuk kita pergi berubat. Bila datang penyakit, pergilah berubat. Saya tidak berhasrat nak baca semua slide ni sebab jumlah slide saya ada 48. Pukul 10.30 tu habis. Tuan-tuan baca je lah dekat situ kan, sambil-sambil saya cakap ke depan dia. Suruh kita, tapi cuma jangan pergi berubat tempat yang haram, tempat yang salah, tempat yang melanggari daripada ketetapan yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada kriteria orang yang perlu dikenali bagaimanakah cara mereka merawat, apakah yang digunakan, kaedah dia dan sebagainya. Nanti kita tengok nanti insya-Allah. Maka ada dalil Quran, ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, isyarat kepada kita bahawa ia ada dalam agama kita. Maka di sana bila nyatakan tentang konsep perumatan Islam ni, dia ada 10. Yang pertama iaitu ikhtiar nak cari sembuh. Kemudian dia sunnatullah, memang Allah tetapkan. Ada orang sakit, ada orang sihat. Kemudian kita nak kenal itu penyakit apa, bagaimana kaedah rawatan dia. Dalam perubatan Islam, hakikatnya yang mengutamakan iaitu berkhidmat untuk memberi pertolongan dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, diiringi dengan akhlak, khususnya akhlak perawat itu sendiri dan akhlak bagi pesakit itu sendiri. Macam mana tak kena rasuk? Orang yang pakai elok pun kena rasuk, apalagi orang yang tak pakai tak elok, tak berapa sempurna lah kan. Orang pun suka, jin pun suka, kan? Walaupun orang hakikatnya dia tak kira siapa dia nak bagi, semua dia boleh, Islam ke tak Islam ke dia boleh ganggu. Okay? Kaedah yang diberikan yang ketujuh itu menentukan kaedah mesti ikut kepada ketetapan syarak. Ibadah yang berpahala, kemudian nak menentukan bagaimana yang betul, sama ada itu haram ataupun halal, dibenarkan ataupun sebaliknya. Yang paling penting dia menekankan konsep akidah yang saya sebutkan tadi, iaitu kita nak memastikan bahawa iman kita itu benar-benar kukuh, tidak tersilap langkah, sehingga kadang-kadang ada manusia menyatakan bahawa orang yang memberi kesembuhan itu hakikatnya bukan orang, tetapi hakikat penyakit Allah bagi kesembuhan juga adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka disebab itu almarhum ini telah meletakkan 10 prinsip dalam memastikan ilmu perubatan Islam itu. Ini itu hasil daripada rumusan almarhum sendiri. Tuan Guru Dr. Harudin dikata ada penyakit, ada ubat. Dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi penyakit, dia yang ciptakan ubat. Kan? Kesembuhan bukan milik siapa, milik Allah. Manusia kita terus berusaha, insya-Allah kena dengan ubatnya, Allah bagi sembuh. Dan Al-Quran merupakan penghubung, panduan untuk ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan. Doa-doa yang baca adalah ikhtiar. Doa bukan kepada pesakit. Doa bukan kepada pesakit. Doa kepada Allah untuk pesakit. Itu kita faham. Kan? Kita berdoa minta pada Allah untuk dapat sesuatu kan. Jadi rawatan dan bacaan doa ini tadi tuan-tuan diijmakkan harus oleh para ulama dengan galakannya dengan melalui 3 syarat. Pertama, Quran itu mesti dibaca betul. Dengan bacaan pula, kalau Quran hakikat kita tahulah Quran ada terjemahan, itu memang Quran lah kan.
dan beriktikad bahawa Allah sahaja yang menyembuhkan. Kalau Quran, ada juga setengah-setengah perawat yang mereka kata mereka gunakan Al-Quran, barangkali mereka mengelakkan perubatan Islam ke kan. Tapi ayat Al-Quran itu digunakan ataupun dibaca dengan cara yang salah. Macam mana? Dia baca terbalik. Orang 1 sampai 5 ikut turutan, dia turutannya 5 bawa ke 1. Ada. Kita dengar ayalah tu kan, dia baca rupanya terbalik. Jadi salah, memang ada orang malu gitu. Kita tak tahu, kita pun cakap dia perubatan Islam sedangkan salah. Tidak boleh putus asa dalam ikhtiar mencari ubat dan kesembuhan itu. Dan yang ke-10, keyakinan pada diri kita sendiri. Bagi yang sakit, bagi perawat juga ada keyakinan. Kalau sekiranya berkaitan dengan ubatan, itu adalah wasilah, adalah perantaraan untuk mendapatkan kesembuhan. Memang ada ubat pun, perubatan Islam setidak-tidaknya ubat yang digunakan atau bahan yang digunakan iaitu air. Okay? Tapi air bukan air teh tarik, air kosong dia. Air mineral, air tapis. Kena faham juga ketika tiba-tiba nak didoakan air sirap pula kacau. Doa sendiri air sirap tu, bismillahirrahmanirrahim, minum. Dibaca dengan betul, insya-Allah, yakinnya pastinya Allah akan beri kesembuhan. Baik. Makanya bila di situ bagi memastikan perubatan Islam ini suatu ilmu yang jelas, yang tidak boleh diputar alamkan, tidak boleh diselewengkan. Walaupun ada usaha-usaha yang mengambil pendekatan barangkali menggunakan nama Islam, maka Darul Syifa mengambil kaedah mengenengahkan satu etika perawat yang diambil etika itu sandaran daripada Quran dan hadis. Bukan sekadar Darul Syifa saja, bahkan hari ini telah diizinkan Allah di bumi negara kita Malaysia ini, pihak Kementerian Kesihatan di bawah bahagian perubatan tradisional dan komplementari, dalam bahasa Inggeris dipanggil TCM, Traditional and Complementary Medicine, beribu pejabat di Jalan Chandrasari, Kuala Lumpur. Tahu ke mana tu? Saya tahulah kan, sebab kita terlibat. Bangunan kerajaan lama-lama dua antaranya di sana. Ada bahagian TCM ni yang menguruskan perubatan tradisional dan juga komplementari, dan perubatan Islam dimasukkan di bawah perubatan komplementari. Rawatan yang saling berhubung lah, maknanya boleh ambil kata alternatif tu macam pilihan, bukan ada pilihan lah. Maknanya kalaulah perubatan moden di hospital tu barangkali belum diketemui rawatannya, boleh diambil kepada perubatan komplementari ini. Banyak antaranya homopati kan, antaranya kita panggil apa, akupuncture, itu antara yang benarkanlah kan. Walaupun termasuk juga di sana ada perubatan tradisional, ya, ada beberapa rawatan lah. Maka pengiktirafan diberikan oleh TKM itu kepada perubatan Islam, dah ada, ya, dan diwujudkan satu akta bagi tujuan. Nanti tengoklah sebab apa akta itu diwujudkan. Tapi hakikat kewujudan sesuatu undang-undang adalah untuk menyelamatkan kita lah, rakyat Malaysia, supaya tak ada unsur penipuan dan sebagainya kan. Rawatan itu kalau berlaku luar daripada etika boleh disabitkan di mahkamah sebetap gitu kan. Demikianlah juga peranan Darul Syifa tadi, dengan adanya garis panduan ataupun etika tadi itu disusunlah untuk memastikan perjalanan perubatan Islam ini lebih sempurna. Maka ada wujud beberapa SOP, Standard Operation Procedure, kata betul ke? Itulah istilah SOP, fahamlah peradakan SOP ya. Yang kita bukan post saja, SOP post. Okay. SOP. Jadi SOP itu salah satu SOP dipanggil perawat dan rawatan. Detail lah dalam ni ada 10 bab yang ada dalam SOP ni. Saya pun tak nak tunjuk apa benda lah, panjang lagi cerita dia kan. Okay. Baik. Jadi dalam hal-hal berkaitan dengan rawatan ni, tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentulah kita berikhtiar tadi, saya katakan tadi, perubatan Islam ini juga adalah merawat penyakit disebut sebagai pastinya penyakit fizikal, walaupun hakikat fizikal itu lebih
kepada rujukan jadi hospital dan klinik. Di sana adalah istilah kalau penyakit fizikal ni barangkali tak jumpa sembuh, tak sembuh-sembuh kan, ataupun masih lagi dalam keadaan yang kita kata berterusan, tidak, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Sebagai contoh, barangkali pernah mengalami ni, semua sihat-sihat belaka lah. Kalau ada pernah berlaku tidak sihat, wallahu a'lam, saya tak tahu apa antara contoh tidak sihat. Penyakit terlantar, koma contoh dia. Rumit ke tak rumit tu? Rumit lah kan, tiap-tiap hari nak pergi tunggu ke hospital, contoh lah kan. Kalau yang nak tunggu tak tua. Koma yang bentuk barangkali kerana aksiden, barangkali koma kerana penyakit tua. Pernah kan kita lalui barangkali nenek kita, mak kita, ayah kita yang lama terlantar. Saya sekarang ni terkini lah tuan-tuan kan. Yang saya jumpa telah terlantar 4 tahun. Yang saya jumpa lah. Sebelum ni saya pernah jumpa satu ketika, panggil saya, dia terlantar selama 8 tahun. InsyaAllah 8 tahun. Tapi yang menariknya hari itu, saya 5-6 bulan sudah, taklah menarik, tapi maksud dia kita bila kata ikhtiar kan, terlantar sampai dia mengadu mak dia menjurit dengar akak jiran, dia panggil lah datang. Bila terlantar ni kita pergilah rumah kan, sangat terlantar, doa-doa. 3 minggu lepas meninggal. Menarik ke tak menarik tu kan, tak tahulah menarik tak menarik, tapi dipermudahkan oleh Allah. Terlantar dah berapa? 2 tahun. Itu penyakit rumit, nak ke mana-mana pun susah kan. Bukanlah kita mengatakan orang yang terlantar itu menyusahkan kita, tapi kalau kita tuan-tuan berdoa lah, janganlah harap-harap tak jadi macam tu kan. Kalau boleh biarlah kita ni mati dalam keadaan dalam penjara pun tak apa. Tambah kalau dapat di tali gantung, emaknya sampai situ pula tak. Yalah dah tahu pun mati je, bersiaplah siap kan. Tapi kalau tiba-tiba je mati, apa payah kan. Kita tak naklah. Kedudukan kita, kesihatan kita tu, kalau meninggal biar dalam keadaan yang dipanggil husnul khatimah, dipermudahkan Allah urusannya. Sakit biarlah sakit dalam keadaan yang tidak berpanjangan. Kalau boleh lah kan kita minta macam tu, tapi bukan boleh-boleh dapat, kita tak pasti pun. Kan, macam sahabat saya jiran cuti sampai bulan 4 ni kan, hari tu ayah dia tak boleh jalan, lepas tu sakit, terlantar, dah macam apa, paling dia duduk kat Kedah, paling sedih. Setiap minggu dia balik duduk kat sana, dia ambil cuti tadi tu. Lepas tu dia balik kat rumah dia dekat Lengging, tiba-tiba sampai di rumah, baru sampai 1 jam dapat tahu ayah dia meninggal. Ni ulang alik balik semula, kata kenapa Syekh pergi balik semula? Rupanya dia ada mak dia pula, mak dia kencing manis, mata tak nampak. Allahu Akbar, ujian kan. Tapi dia seorang anak yang saleh lah. Ambil cuti jaga mak balik. Cuti tu bukan cuti sebarang, cuti pensyarah tuan-tuan. Masya-Allah kan. Ya. Jadi penyakit kemudian yang kedua iaitu penyakit spiritual. Ini yang kita lebih fokus lah. Perubatan Islam ini dia. Kalau belajar universiti ada pelajaran major, ada minor, inilah major dia. Okay. Kemudian penyakit hati. Penyakit hati ni lah penyakit yang disebut sebagai penyakit malas kan. Kuat tidur contoh lah kan. Penyakit hati dah. Macam-macam penyakit hati yang kita tahu kan. Nak bergaduh lelaki bini walaupun barangkali ada kaitan dengan unsur-unsur yang lain lah. Maka di situ dalam melalui penyakit-penyakit itu dikeluarkan daripada inilah buku yang ada di Darul Syifa yang dipelajari selama setahun. Kan? Buku teks lebih kurang setiap muka surat tu ada 200 muka surat, ada 1000 muka surat belajar ni. Almarhum telah meninggalkan satu khazanah, satu ilmu, sekalipun batang tubuhnya dah tak ada 8 tahun lebih dah kan, maka tak ada dah dia, tapi ilmu itu masih diteruskan. Siri-siri pengajian perubatan Islam masih ada di Bandar Maju Bangi, walaupun barangkali tidak seramai zaman almarhum ada, dan masih lagi diteruskan, ada diwujudkan pengajian-pengajian. Contoh baru di Taman Seri Medan untuk kumpulan yang ketiga, di Kedah sedang berlangsung, di Penang sedang berlangsung, dan baru di Sabah pun baru diadakan kelas perubatan Islam yang saya kata tadi itulah. Dia secara tuan-tuan nak pergi boleh pergi ke Bandar Baru Bangi, sekarang dah 3 dah, tak sempat lagi dah. Tahun depan pergi belajar, ambil tambah ilmu kan.
Okey, dalam 5 buku tadi maka almarhum telah meringkaskan satu buku yang nipis, okey, ringkasan doa penyakit rohani dan jasmani ada, termasuk yang terkini baru di-update doa berkaitan dengan COVID ataupun wabak. Saya letak jangka sebab saya ambil kopi daripada gambar, tapi buku tu tak bawa, tak ada. Boleh dapatkan di Pusat Rawatan Kecil Darul Syifa Putrajaya. Lawan daripada perubatan Islam ni tuan-tuan dan puan-puan, ini yang perlu kita perhatikan. Amalan-amalan yang menyalahi daripada hukum agama kita, syarak kita, berkaitan dengan soal akidah yang disebut segala sifat pengubatannya itu spiritual yang tidak menepati syarak, dengan berkaitan perkara yang berkaitan dengan gangguan makhluk halus ataupun dalam bahasanya, dalam Qurannya, dalam hadisnya, sihir. Ya. Jadi amalan yang memesongkan akidah ni boleh diambil kira melalui beberapa perkara lah. Yang kita nama tak kisahlah, bomoh ke dukun ke apa-apa, itu nama je orang Melayu bagi. Tapi kalau misalkan amalan itu kita rasa ada benda-benda ni semua yang kita rasa ragu-ragu, maka elok kita hindar, jauhkan, kerana dibimbangi boleh mencacatkan, nauzubillah pula, kalau merosakkan akidah kita. Ya, nak dibaca-baca lah. Pertama, pergantungan makhluk halus ni salah lah. Jin sebagai perantara memberitahu sesuatu yang tersembunyi, datang-datang yang beritahu dah sakit apa. Oh hebat tu. Tak ada, itu salah syarak. Apalagi menggunakan khatam atau pendamping. Tambah pula ada lagi jin itu ataupun orang yang merawat itu menetapkan satu syarat. Kan syaratnya apa dia? Kau kalau nak sembuh ni, bawa datang jumpa dengan aku ni, iaitu kambing hitam contohnya. Kambing lah tu nak kan? Dah kambing mahal. Dah lah kambing hitam, nak pula beranak tengah malam, apa ampun nak cari kita pula, contohnya lah kan. Ya. Jangan kita jumpa macam-macam. Kalau pergi ke Darul Syifa macam-macam yang orang kalau pergi tempat, pernah pergi tempat mengarut ni, Allahu Akbar. Kita pun rasa terkejut juga kan. Ada perjanjian antara perawat ataupun pembomoh tersebut dengan jin, apalagi kalau dia berkaitan dengan amalan bacaan itu yang kita tidak menepati syaratnya, bacaan pemujaan, ritual-ritual. Ya. Itu juga yang kedua, sekiranya dia berkaitan dengan pembacaan japi serapah yang memuja-muja makhluk-makhluk ini, menyeru kehadiran, kan? Minta sesuatu, kemudian bahasa pula tak faham apa lagi. Kalau disebut perkataan ucap. Masuk dah isyak belum? Masuk isyak beritahu kan? Masuk dah? Kita pergi laluan untuk azan dulu. Boleh kita dapat pahala menjawab azan. Kalau kita lajak 2-3 minit, confirm masuk dah kan? Betul ni, jangan tak masuk lah nanti. Dah azan. Sesi orang nak cepat ke mana, dia dah semayang lah. Muazzin tanggung. Dan orang yang beritahu tu tanggung. Okay. Kena orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buku tu nak letak atas ni. Letak di meja tu? Ya. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La haula wala la haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد هو سيدنا الفضيلة وشاء الفضيلة. اللهم رضيت بالله ربا. Baik, saya cuba berhenti jam 9 ni, belajar sikit lah, datang jauh baloi sikit kan. 40 minit perjalanan tu ceramah 40 minit, call kandungan je lah. Slide bermula nampak ada masa ke sini 26 minit slide ni lah. Saya dah mula lagi awal tadi. Okay, InsyaAllah saya cuba untuk mempercepatkan sambil kita baca. Yang ketiganya, amalan yang salah boleh menyebabkan terpesong akidah, penyalahan gunaan ayat Quran, pengubahan tulisan ayat Quran yang asal, campur aduk kan? Campuran ayat Quran antara jampi, tak jelas tu ayat Quran ke apa benda kan. Kita pun tak erti ilmu Quran ni. Ada pula dibaca ayat tu tadi saya kata terbalik daripada belakang, kosong-kosong. Betul lagi, walaupun sekalipun ayat Quran tapi tetap tidak dibenarkan kalau dijadikan tangkal. Dulu orang pakai Quran kecil, pakai kat sini. Quran bukan untuk jadi letak. Dia kata Quran bila zoom kan, kalau kata pun tak nampak tulisan ayat Quran. Sania kan. Ada orang jual dulu. Ayat Quran ditulis dengan tulisan selain bahasa Arab. Apalagi kalau Quran itu ditulis dengan keadaan tulisan bumi. Berikutnya, pemakaian tangkal dan azimat. Ya. Semua itu adalah amalan syirik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah dia buat daripada apa sekalipun. Ada juga kadang-kadang ditampal di rumah. Ya, tangkal rumah wafat, tahap betul-betul sekian-sekian tampal. Salah. Ya. Ada pula bahan seperti kayu. Suatu ketika dulu nak pernah kecoh lah orang guna kelebihan kayu koka. Mana ada sekarang? Ya, habis dah kaya dah, untung dah orang jual kayu koka. Beli orang tu tasbih dah 100, cincin dia RM50. Saya pergi Mesir, dia katakan kayu koka tu RM3-10 lah. Tahiyat tak tidak kayu koka, tak kayu koka ke kayu getah mana dia bikin jual. Saya kata dia masuk dalam air tasbih ni, minum pun sembuh dia. Mana benar lah. Kalau dah menipu tu tuan-tuan, sampai bila-bila dia tak akan beli kekal. Tak ada dah kayu koka. Pakai cincin sampai tak boleh bawa masuk tandas. Hebatlah kayu dia. Tak boleh bawa masuk tandas. Contoh. Yang kelima, penggunaan bahan-bahan kotor jadikan sebagai najis tak boleh kan. Ada minum darah lah, minum darah kobra, tu sakit asma, tak boleh kan. Jadi itu benda-benda sinonim dengan amalan saya. Melakukan ritual seperti penyembelihan, pemujaan, perdupaan, menurun dan sebagainya. Tu istilah-istilah menurun tu ada dekat situ. Okay. Suruh kehadiran jin. Ya. Macam orang duk main, walaupun main-main lah kan, tapi tak boleh juga apa main apa tu, spirit of coin contoh kan. Tahiyat atau tidak kita pun tak tahu kan. Yang ketujuh, amalan yang melayani masa akidah, boleh mesakkan masa akidah, meletakkan sesuatu dah sembuh lagi besok, kena puasa 14 hari, kena buat peduli selamat. Contoh hantar kulit kuning, boleh kan? Tak ada, orang Islam tak ada. Tapi kadang ada orang mengajar dia boleh kata, Ustaz kalau saya sembuh, saya nak sedekah kulit kuning kat surau, dia lah ngajar kita. Tak kisahlah apa nak bagi tu, alang-alang bagi, saya kata bagi 40 hari tu turun baru sembuh. Kita cakap je tu lah, nak katakan dia susah sikit pun benda tu. Benda tak ada dalam syarak pun kan. Nak bagi-bagilah makan, okey lah kan. Jangan bagi satu jaminan lah pula. Ya, jaminan nak sembuh kerana itu. Kan. Memperoleh ilmu dengan cara mimpi, kan. Ilham, bukan. Kena belajar.
Nabi pun terima wahyu daripada Jibril, apalagi kita yang manusia biasa ni tak. Tiba-tiba boleh berubat. Sebelum ni kaki merepit, tiba-tiba boleh jadi perawat. Ada tu. Kan? Percaya tu kan. Maka sebab itulah beberapa hadis yang dibawakan ini, kalau ada jenis menelek, jenis bawa orang yang tahu penyakit-penyakit ni, kena hati-hati, boleh menyebabkan. Pertama, solat yang tidak boleh terima selama 40 hari. Kerana dia boleh kufur, na'udzubillah, dan lebih lagi, kan, percaya kepada benda-benda saya boleh jatuh. Dia keluar dari Islam. Percaya pula tu. Jangan pergi jumpa dengan orang-orang yang ada sesi rawatan dia buat macam tu, tahu penyakit, tahu siapa yang buat. Tu best tu. Kan? Orang kita nak tahu yang tu kan. Kan? Datang saya ni kenapa ni? Awak kena sihir. Dia kata, siapa tu? Nak tahu siapa yang buat? Tak jauh dah. Kan? Lagi siapa tak jauh tu tak mana? Kan? Kat dia dalam rumah. Dalam rumah siapa? Kan? Laki awak lah buat jahat. Rupanya dia mengenal dengan bini kita. Contoh lah. Contoh kan. Kemudian dia kata berlaku ini benda semua. Tak boleh kata kau ini sihir. Tak boleh. Walaupun kita tahu itu adalah sihir. Tapi barangkali kerana simptom-simptom. Tapi tak semudah itu untuk mendakwa disihir. Bahaya kita boleh menuduh. Apalagi kalau istilah. Tentu sihir adalah satu istilah yang paling masyarakat orang Melayu kita lekat dalam kepala dia, susah nak keluar. S yang kedua iaitu saka. Saka ni kalau nak dibawa perbincangan satu sesi dah pula. Bijak saya beritahu lah, saka pun datang. Siapa yang ustaz-ustaz baca Quran, tak payah hafal Quran lah, sepanjang bulan Ramadan tu perhatikan betul-betul. Perhati siapa buat tadarus, cari ada tak inna saka ke dalam Quran kan. Kalau jumpa beritahu saya. Mana dalam Quran, dalam hadis mana ada saka? Mendatangnya saka tu. Datangnya daripada pusaka. Cuma dia buang pu tu, hilangkan, tinggalkan saka. Kalau pusaka, harta. Nampak sedap sikit kan? Jadi nak menampakkan meninggal orang tua-tua dulu, dia punya tok moyang dia meninggalkan berbentuk jin apa kan, dia buang pu tu, dia ambil saka je. Itulah dia orang Melayu masuk dalam kepala, oh saya ni kena saka. Tak kahwin, saka. Dah kahwin tak beranak pun saka. Gaduh laki bini pun saka. Semua saka. Contoh lah kan. Jadi tak boleh kita nak mudah. Kalau ada individu yang mendakwa saka, itu bukan boleh pakai orang tu. Jangan percaya dengan orang itu. Dia nak ambil kesempatan atas kita. Berikutnya saya nak jelaskan sudah lalu. Jadi sebelum kita kaitkan antara perbuatan Islam ni dengan gangguan makhluk halus dengan apa, memang Allah uji saya kata tadi. Tapi sebagai seorang Muslim, ini peranan kita. Alhamdulillah kita salat, kita ada wirid dan sebagainya. Maka kita sentiasa untuk meletakkan usaha, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana beberapa ayat Quran menyeru, mengajak kita sentiasa mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi tujuannya sudah tentulah kerana ada makhluk-makhluk ni dia dah janji dah dengan Allah, minta dengan Allah, Allah izinkan dia nak sesatkan manusia sampai kiamat. Kan? Allah izinkan. Allah kata dia minta untuk umur panjang, Allah bagi kan. Tapi kita sebagai manusia kena waspadalah dengan tipu daya syaitan, dan juga termasuklah dia menyakitkan manusia. Dia ada dia punya kategori dia juga kan. Kata B ingat malam ni menu apa tu kacau juga, tapi tak parah sangat kan. Yang kacau tu yang macam tak selesa kan, yang menyebabkan kita boleh menjerit tak tentu pasal contohnya kan. Itu kerasukan lah ya. Kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perbuatan Islam dah ajar untuk kita protect diri kita melalui ayat-ayat ni kan. Dan barangkali wirid kita itu, kita sebenarnya itu pun dah mengajarkan kita untuk protect ayatul kursi itu semua, mohon perlindungan tu ya. Tapi kita kadang-kadang malas nak wirid, banyak kat situ tu, tuan-tuan tak terdaya. Tapi nak cari sebenarnya baca Quran pun hari-hari pun dah protect lah, solat hari-hari pun insya-Allah protect lah kan. Tapi orang cakap macam mana pula dia semayang lah, puasa dah, buat baik dah, kena juga gangguan. Nak uji kita, nak tengok sejauh mana tahap kesabaran kita dalam diuji penyakit-penyakit yang macam-macam tu kan. Maka
sebagai panduan untuk memudahkan tuan-tuan, buku inilah yang dikeluarkan oleh almarhum Tuan Guru. Buku ni sebab dia nipih ya. Jadi adalah lebih saya bawa sikit kat belakang tu, tak banyak. Kalau nak ambil lah. Kalau nak lagi belilah dekat kirim kat sahabat kita, ada kat sini ya. Dekat Darul Syifa Putrajaya ada versi 18. Yang besar je ada stok kat saya bawa tadi. Bawa ada kat belakang ada 15 sahaja kan. Okey, ni rekasan-rekasan ada di dalam susun surah Yasin, ada disusun bacaan doa-doa yang tertentu yang biasa orang datang Darul Syifa minta doa. Ada doa yang khusus berkaitan dengan mohon perlindungan. Kalau tengok segi huraian dia, inilah dalam buku tersebut ada dipanggil asas perlindungan diri makhluk halus, dipanggil bacaan hafalan ruqyah asas ketiga. Dalam buku tu ada ayat 3 kul, ada ayat batal sihir, ayat penduduk sihir, ayat peninding daripada syaitan, ayat peninding daripada syaitan, ayat perlindungan daripada syaitan, ruqyah nabawiyah, doa menghindar syaitan, doa menghindar hasad syaitan, doa menghindar gangguan syaitan. Jadi ini semua adalah benteng pertahanan diri lah. Baik kita benteng sebelum kita kena apa-apa kan. Kita ikhtiar. Dulu orang pernah tanya dah saya belajar 2006 dulu kan. Bila tak sengaja terlibat perubatan Islam jadi perawat, orang tanya ustaz tak takut ke dia orang kacau? Makhluk ni kacau. Alhamdulillah setakat ni mudah sebagai seorang perawat belum ada lagi lah kacau-kacau termasuk saya dan keluarga. Minta jauh lah barangkali kerana usaha-usaha kita sentiasa membaca ayat-ayat pendinding ini kan. Ini yang pertama. Yang kedua dalam buku tu ada yang saya birukan tu kerana ayat ni biasa untuk bila orang datang jumpa Darul Syifa kan. Ayat pelembut hati, ayat pendamaian, ayat dapat zuriat pun ada. Haji Yusuf tak payah baca ayah nanti umur 70 hantar anak pergi sekolah sampai pula cucu kau dah anak dia tak pagah. Contoh lah ayat susu ada tak ada nama-nama dalam tu. Ayat bertemu jodoh pun ni bahaya. Kalau perempuan beli ambil terus buang terus sebab ni takut suami dia baca nanti. Okay. Ada kerusikan dalam buku ni ya. Okay, kemudian saya sebentar lalu saja dalam perubatan Islam juga usaha untuk ikhtiar tadi kita juga ada menggunakan bahan-bahan tertentu rawatan. Sudah tentulah rawatan ini penggunaan bagi sesuatu rawatan itu mesti barang yang halal. Barang yang halal, maka itu anjuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bahan-bahan yang halal. Maka dilarang kita menggunakan sesuatu yang haram ubat. Okay. Maka itu antara hadis-hadis ni lah yang menyebut tentang haram, termasuklah arak agama kita tak boleh nak guna untuk rawatan. Okay. Jadi dalam perubatan Islam bagi rawatan ni kita pertama tentukan air lah yang saya kata di awal tadi, air mineral, air tapis, air yang tidak diganggu lagi. Kemudian begitu juga dalil jugalah daripada air itu digunakan sebagai bahan rawatan. Kemudian kita ada cerita juga air itu hidup kan. Bila air itu hidup maka sesuai untuk dimasukkan dalam badan manusia untuk diminum ataupun disapu. Kita pun kejadian kita pun banyaknya air dalam tubuh badan kita kan. Air sebagai penyejuk kan. Okay. Kemudian antara air-air yang utama air Zam-Zam, air Jumaat, hujan malam Jumaat, tadahan tempat tu ke air mutlak. Kalau tak ada air mutlak, air mineral pun jadilah. Okay. Kalau nak diminum jangan ambil air paip, jangan ambil air kolam tu, mesti air yang dah bersih lah kan. Okay. Jadi air ni dibaca doa, ditiupkan dengan doa, diminum untuk disapu, dicampur dengan bahan-bahan. Kalau ada bahan tambahan yang lain seperti kalau gangguan diguna untuk sekali dengan daun bidara, okay? Ataupun diguna untuk direnjis dibalik di tempat-tempat dia. Yang sakit dia bukan orang, bangunan pun sakit, rumah pun sakit, sekolah pun sakit, diganggulah tempat tu, pejabat pun diganggu, maka kita ikhtiar dengan air tersebut yang telah didoakan. Okay? Kemudian bahan lain, herba dan tumbuh-tumbuhan pun kita gunakan dalam rutan Islam ada kan? Madu lebah standard lah, kita semua tahulah. Okay?
semua ada dalil itu yang dipanjang sikit slide ni kan. Kemudian ada habatus sauda juga Nabi gunakan kan. Kemudian kurma ajwa untuk rawatan, mendinding daripada terkena sihir tapi tak terdaya pula makan kurma ajwa kan. Carilah kaedah yang lain. Daun bidara untuk gangguan, walaupun sebahagian daripada amalan orang yang mandi jenazah guna bilasan juga air bidara, air daun bidara. Tapi perubatan Islam bagi rawatan penyakit gangguan ataupun apa-apa penyakit yang sesuai boleh digunakan untuk dibuat bilasan air tersebut. Bila dibuat mandi, dibuat bilas. Daun inai contoh, dia kan untuk warnakan rambut itu untuk rawat penyakit juga. Okay. Kemudian ada rawatan menggunakan garam kasar dan lada hitam. Ini untuk kaedah merejam ke tempat yang ada masalah gangguan. Ini adalah detail sikit lah perinciannya. Tapi biasanya semua bahan-bahan tersebut untuk digunakan sebagai kaedah, sebab garam ini sifatnya kasar kan, pegang sakit. Masuklah satu lagi campuran daripada garam itu, iaitu lada hitam digaulkan sekali, biasa untuk rawatan bangunan lah yang ada gangguan. Bila ada ahli yang kata ternampak makhluk ni kena rejaman itu, dia akan sakit, akan luka, dia akan lagi. Adalah kaedah dia sampai 2-3 hari kena buat, 3 hari berturut-turut kena buat. Jadi kebenaran itu berdasarkan kepada pandangan para ulama dengan amalan yang disandarkan oleh Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu sekiranya kamu tidak mengetahui. Okey, boleh harus menggunakan bahan seperti garam dan hitam untuk digunakan merejam tempat-tempat yang ada gangguan tadi. Okey, antara perkara penting saya nak sampaikan dekat sini iaitu larangan yang tak ada sebenarnya dalam perubatan Islam ni sebelum, semasa ataupun selepas. Ini nak sampai ke hujung dia. Pertama, tadi saya sebut, jangan nak semudah itu katakan awak ni saka, awak ni sihir. Tambah lagi, diberitahu pula kalau ada gangguan, ada jumlah dalam badan dia. Nak keluar pula, kita yang macam mana nak ambil tu, nanti kita keluarkan masuk dalam botol. Sekor tu 500, bayar. Kalau 5 ekor, tak 2,500. Bohong tu tuan-tuan. Jangan duk percaya. Masukkan dalam botol pula kan. Apalagi nak bunuh, tak boleh. Apa hak kita nak bunuh makhluk ni? Walaupun dia di alam lain, tak ada. Tak dibenarkan kita berbunuhan sekalipun dia makhluk alam gaib kan. Mana boleh bunuh pun? Nak tahu. Binatang dia tak boleh bunuh semena-mena kan. Penggunaan perkataan scan, imbas, tak ada. Scan ni bahasa orang putih. Mesti ada scanner dia, mesti ada MRI dia, mesti ada CT scan dia, kan? Ini tak tahu-tahu. 5 ekor. Bohong tuan-tuan. Siapa yang percaya dengan itu, dia kena kencing untuk istilah ni kan. Dia percaya, nauzubillah takut tadi boleh menyebabkan kita ditolak salat kita 40 malam. Apalagi kalau dia merawat, dia menyakitkan pesakit tersebut. Lagi tak boleh faham nak sakitkan orang kan? Dengan rupiah pun kalau ada gangguan pun dah tubuh badan manusia itu sakit, jin itu pun sakit, orang tu kita letak pun dah sakit dah kerana panas dengan ayat-ayat Quran tersebut. Itu larangan. Antara contoh sebenarnya banyak lagi, tak sempat kita nak bincang. Secara rumusannya inilah yang paling tuan-tuan kena perhatikan dan ambil tahu, kena kenal siapa perawat perubatan Islam. Mesti kenal macam mana peribadi seorang perawat tersebut. Tuan-tuan takkan nak pergi jumpa orang tu minta maaf cakap lah kan. Semain Jumaat pun tak pergi, tiba-tiba dia boleh berubat. Contoh, kalau semain Jumaat surau pun tak nak pergi. Kan? Surau tak nak pergi, salah pergi. Payahlah kan. Itu ada. Peribadi tengok dia macam mana. Cara teknik dia, mesti ada 4-4 ni. Cara dia guna macam mana? Kalau kita bawa isteri kita, bawa anak perempuan kita, dia tak bagi kita masuk, tu salah dah tu. Tak boleh. Mesti kita bersama-sama boleh. Kan? Kemudian bacaannya, cuba dengar apa yang dibaca. Ni baca Fatihah, betul kami tak apa dia baca, kita pun tak tahu. Kan? Biar sebut benda tu dia dengar. Kita tak faham sekalipun ayat Quran tu, tapi bunyi pun kita tahu dah tu ayat Quran. Bacaan dia. Kemudian bahan dia, saya sebut tadi lah. Kalau bahan dia pelik-pelik tuan-tuan, kan minta yang bukan-bukan, jangan pergi. Itu sebenarnya itu adalah unsur-unsur penipuan dalam kaedah rawatan. Ada baru ni
keluar dekat TikTok. Apa hal pun nak merawat dekat orang pun dekat TikTok nak tunjuk. Wah, dia duduk kat sini, perawat dia tapi ada cermin, sakit dekat luar. Dibaca lah sebelum dia bergaduh dengan jin tu. Betul orang bilang macam ni. Tayo tak tidak. Rupanya tentang action. Kita tahu kan. Kan main lagi kan. Jadi apa perlunya untuk tunjuk pada orang? Apakah tidak menjadi keaiban kepada pesakit itu? Kan? Saya pernah di rumah sakit, tuan-tuan, hampir buka baju pesakit perempuan. Kalau buka live, tuan-tuan, mati kita. Tu tak buat. Ada yang pesakit tu pergi ke dapur ambil pisau. Ada. Mana nak buat ni kan? Nak tikam siapa ni kan? Wah, kita pujuk sudah nak telefon dia 999 kata kan. Lepas tu dia letak seluruh pujuk, psycho dia sikit, dia letak pisau. Memang alright, kadang-kadang penyakit tu bukan kena gangguan, kadang-kadang sekretari kan gangguan ada juga kan. Itu rumusan yang tuan-tuan perlu faham. Ya, panjang saya cakap. Inilah dia di bawah Akta 775 PKM. Kalau tuan-tuan rasa benda ni meragukan, kalau dia declare pemuda Islam, lebih ragu, tuan-tuan boleh adu di Kementerian Kesihatan. Ada ni dalam 2024 ni akan dikuatkuasakan. Sebelum ni baru dalam proses untuk apa? Untuk ke arah nak kuatkuasakan. Masuklah perawat-perawat perubatan Islam mesti didaftarkan di bawah Kementerian Kesihatan. Ada lesen tuan. Kena renew setiap tahun. Saya kena renew setiap tahun bang. Tapi setakat ni tak dekat lagi dah. Ada sijil, ada surat kebenaran untuk merawat. Tuan-tuan boleh tanya tu hak kita. Saya tunjuk je lah situ je kan. Tuan-tuan boleh cari lagi lah ya. Dan habis sekian itu sahaja. Tagline, hashtag kita punya bersifat kesembuhan hanya milik Allah. Kita pegang kesembuhan bukan milik manusia. Jadi saya sebut dekat belakang tadi ada saya buat buku tu sikit. Di samping juga ada buku sahabat saya tulis, saya bawakan ada sikit. Sampai tu ada juga buku yang saya mengajar, kawan-kawan minta tolong jual kan. Dan tak ada apa nak buat, tuan-tuan pencen ni buat buku lah, jual buku orang. Kalau berhajat tu adalah, kalau nak beli tak banyak pun, sikit kan. Sekadar membantu rakan-rakan. Di samping juga adalah sikit-sikit daripada membantu tu masuklah juga aktiviti saya tuan-tuan. Ada pula saya juga bawa produk Muslim BMF sekarang ni. Kalau berhajat nak rasa, boleh rasa. Ini untuk budak-budak, orang tua pun suka juga, sambil-sambil adalah tuan-tuan. Ada harga ada RM20 untuk sekilo, ada untuk stick. Dapat start banyak, saya buat sikit ya. Sebab benda produk Muslim ni maklumlah, dia produk yang kita kata produk yang nak kata sukar dapat ke apa, sukar untuk kata orang tu dikeluarkanlah, diedar secara pasaran terbuka ni kan. Biasalah kalau saya kat kecil-kecil buat tuan-tuan memang susah sikit. Saya terbawa lah. Di samping kalau beli tu boleh bantu saya punya. Ni aktiviti saya lah. Itu dah besar awal ni. Saya ada buka satu apa? Company ke apa? Company lah tu. Ada nama dan juga saya banyak menjurus kepada program mengaji Quran. Kalau ada program-program, ada infak-infak tuan-tuan untuk program pembelian tadi tu boleh. Kalau RM20 tu nak masukkan transfer akaun. Kalau rasa ada RM20 nak infak lah, tambah lagi kosong ujung dia 2 boleh juga. Jadi RM2,200. RM20 pun dah dekat kosong tapi titik tengah-tengah ni kan. Jadi boleh tak buat duit tak apa. Kalau nak sumbang, nak beli ambil barang tu boleh transfer ke QR code tu saya bagi. Saya tinggalkan 50. Inilah hadiah daripada saya. Ada bookmark ni. Scan QR ni. Sekarang tak payah main cash tuan-tuan. Okay, nak bagi transfer je. Ambil ni saya punya apa ni, bookmark ni. Okay, itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Jadi masa memang mencemburui kita. Tuan-tuan nak bekerja besok, saya tak kerja, tak apa. Kerja juga sedang. Kerja pukul 9 tak melalui jam. Esok ada kuliah duha, pengajian Quran. Jadi saya Senin kerja pergi tempat lain lah, keluar juga. Tapi lepas waktu jam, balik pun sebelum jam. Hari Selasa ada kelas Quran, talaqi, Rabu ada pengajian kuliah duha. Setakat ni lah. Khamis ada petang lepas zuhur, Jumaat pada talaqi lagi. Itulah nama dia kan, bidang Quran. Orang perlu kita tu sebab saya kena pencen. Kalau tak, orang tak mengaji tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Jadi terima kasih di atas kesediaan menjadi pendengar dalam kuliah saya yang belajar sikit ni. Di
Moga-moga manfaat untuk kita semua. Sebarang persoalan boleh ditanya nanti, insya-Allah boleh kita jawab. Tak boleh jawab kat sini, jawab melalui WhatsApp dan sebagainya, insya-Allah. Mohon maaf kalau kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma, nawwirna ya Allah bi nuri 'ilmika wa ba'na an-nisyan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.